السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya panjat puji kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi membenarkan kita berada dalam bayung rahmat Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan berahmati Allah. Malam ni kita nak tukar tajuk. Tajuk pada malam ni ialah tajuk pendekatan. Sebelum saya nak keluar tajuk ni, tuan-tuan kena dekat lah. Baik, malam ni saya akan memberikan penerangan tentang bahayanya Syiah di Kedah dan umumnya di Malaysia. Baik tuan-tuan dan berahmati Allah, kadang-kadang kita bertemu dengan kawan, kita bertanya, kita bersembang, apa itu Syiah? Bila disebut saja Syiah, ada di antara rakan kita yang masih lagi tak tahu apa itu Syiah. Dan saya difahamkan tuan-tuan dan puan-puan dulu pernah menyertai seminar, kalau tak silap saya hari Sabtu pagi, tentang bahayanya Syiah. Jadi saya balik daripada kursus 13 dan 14 hari bulan minggu lepas, yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah bersama dengan Majlis Agama Islam Kedah, Jabatan Agama Islam Kedah, dengan syariah yang dihadiri oleh peguam syar'i, dihadiri juga oleh Special Branch SB, sebab salah satu slot adalah slot daripada pihak polis SB. Dihadiri juga oleh daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang, sebelah sebelah seberang Perai. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, dan saya mewakili untuk daerah Langkawi. Seorang mereka hantar. Rasa beban sebab seorang. Baik, apa pun saya akan terus memberikan beberapa maklumat yang saya ketahui tentang apa itu Syiah. Kita dengar bunyi Syiah dulu seolah-olah macam satu pegangan mazhab. Kita ada Syafi'i, kita ada Maliki, kita ada Hambali, kita ada Hanafi. Dan ada di antara kita yang mengatakan bahawa salah satu mazhab tu ialah Syiah.
Sebab tu di antara salah satu slot pihak Jabatan Mufti yang dipengerusikan oleh Ustaz Mak Isa, Ustaz Mak Isa pengerusikan, dia menjemput selepas 1-2 slot ataupun bengkel, dia menjemput salah seorang daripada peserta yang isterinya adalah Syiah keturunan. Dia berkahwin dengan isterinya yang isterinya itu adalah daripada keluarga Syiah. Dia buat pengakuan, dia berkahwin, dia tak tahu, dia tak sedar bahawa isteri dia itu adalah Syiah, dan dia faham sesungguhnya Syiah ni adalah salah satu daripada pegangan mazhab. Perbezaan yang ketara, dia kata apabila dia semayang hanya ada 3 waktu. Saya dah habaq dah dulu. Dia buka puasa, dia akan menunggu bintang di langit akan bertaburan. Maksudnya waktu isyak saat lagi baru dia buka puasa. Dia tak buka puasa waktu maghrib. Sebab itu adalah pegangan ahli sunni. Sekali lagi saya masuk sikit-sikit supaya tuan-tuan faham. Tak apa. Kita kena beritahu dulu apa itu Syiah. Akhirnya dia sebab lah juga. Dia sebab. Akhirnya dia terpaksa menceraikan isterinya sebab isterinya tak nak kembali balik. Dia bertanya kepada seorang ustaz di sekolah dia, sekolah menengah vocational, dulu teknik. Kemudian dia kata ini adalah ujian untuk diri dia. Yang paling dia takut, paling ketara yang dia takut ialah isteri dia tu sekarang ni sudah menjadi isteri yang ketiga kepada Abdullah bin Hasan yang buka pondok Syiah di Pendang. Pendakwah yang cukup hebat dalam Syiah di luar sana. Kemudian dia nak bawa isteri dia tu, bekas isteri dia tu, dia bercerai secara elok, dia tak naik mahkamah. Dia bercerai di luar mahkamah sebab dia tak payah duduk fight. Dia kata macam ni lah, dah tak ada kata putus, kita selesai tang ni, habis. Dia yang paling dia takut sekarang ialah dia nak bawa anak-anaknya tu, 3 orang tu yang sekarang ni berumur 20 tahun lebih dah, nak bawa pergi ke Iran untuk mendalami ilmu Syiah dan menjadi pendakwah Syiah yang hebat berbangsa Melayu. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni kekangan kita daripada dalam. Baik. Sepintas lalu, apa itu Syiah? Syiah pengasasnya adalah Abdullah bin Sabah. Semasa pemerintahan Uthman bin Affan dulu, Sayyidina Uthman bin Affan dulu, dia dibunuh oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini adalah seorang manusia daripada Yahudi. Dia munafik, dia berpura-pura memeluk Islam. Kemudian dia masuk ke kampung-kampung yang waktu tu belum lagi diislamkan. Bila sahaja masuk Islam, orang yang baru masuk Islam ni kosong akidahnya, maka dia tanam akidah supaya membenci Uthman. Dan akhirnya berlakulah pembunuhan Abdullah bin Sabah. Dengan Sayyidina Umar pula, Syiah, golongan Syiah ni dia mengkafirkan para sahabat. Saya ambil yang tak sah, Uthman. Mula-mula Abu Bakar. Dia mengkafirkan Abu Bakar disebabkan kerana satu hadis Nabi SAW yang sahih dan menjadi pegangan kita kepada ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar tak selayaknya menjadi khalifah yang pertama. Sepatutnya Sayyidina Ali, berdasarkan kepada hadis Nabi pernah berada dan disaksikan oleh ribuan orang sahabat Nabi, mengatakan bahawa wahai Ali, engkaulah wilayah, engkaulah yang layak untuk mengganti aku. Tapi dia ambil asbab yang Nabi kata lagu tu, dia ambil waktu tu saja, hadis waktu tu. Kenapa Nabi bercakap lagu tu, dia tak buat keluar. Kenapa Nabi kata Ali itu pengganti aku? Sebab bila ditanya sekiranya Sayyidina Ali itu menjadi imam kami, menjadi khalifah kami, adakah kami boleh mengikutnya? Nabi kata bahkan boleh, dia adalah wilayah. Dia ambil perkataan tu, dia gunakan untuk menjahanamkan akidah kita ahli sunni.
Kita ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah, dan sekarang disebut dengan sebagai ahli sunni. Ahli sunni. Lepas dia berpegang kepada hadis tersebut, maka Abu Bakar tiba-tiba dilantik menjadi khalifah yang pertama. Maka Abu Bakar adalah manusia yang kafir bagi Syiah. Umar Abu Lu'lu' yang membunuh, yang bertanggungjawab, seorang Yahudi yang munafik, yang berpura-pura sembahyang bersama dengan Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar dalam keadaan sujud, dalam keadaan dia rukuk, lalu Abu Lu'lu' ni tikam dia dari belakang, sebab dia duduk barisan hadapan sembahyang berjamaah bersama dengan Sayyidina Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu dah dekat dia dalam hadis, engkau akan mati dibunuh. Dia duduk tunggu masa, rupanya mati dibunuh sungguh oleh Abu Lu'lu'. Dan Sayyidina Umar meneruskan, dah ditikam, dia robek. Sayyidina Umar tak lawan sebab dia sembahyang, dia ditikam. Mereka mengatakan bahawa, Syiah mengatakan bahawa Abu Lu'lu' lah yang gentleman dan yang pondannya, sebab Sayyidina Umar tak lawan, maka Sayyidina Umar adalah seorang yang pondan. Dia buat replika, sekali lagi kita tengok tayangan di Iran. Dia buat replika besar dan dia menyanjung tinggi Abu Lu'lu' membunuh Sayyidina Umar. Dia menimbulkan kekeliruan dan dia mengkafirkan Sayyidina Umar ni disebabkan kerana peristiwa satu berlaku, peristiwa iaitu Sayyidina Umar pergi rumah Fatimah, dia terajang pintu, kena Sayyidina Fatimah, Sayyidatina Fatimah, jatuh dalam keadaan Fatimah waktu tu mengandung. Bila dia mengandung, gugurlah kandungannya dan Fatimah mati disabitkan kerana tu. Maka Umar dituduh sebagai pembunuh Fatimah Az-Zahra, maka dia dikafirkan oleh Syiah. Abu Bakar, Umar, Osman adalah kafir. Mudah saja. Pegangan yang pertama sekali ialah dia menghasut orang ramai. Mula-mula sekali ialah mainlah kita menyanjung Ahlul Bait. Ahlul Bait ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Ahlul Bait ni ialah keturunan daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain. Maka dia menyanjung Sayyidina Husain. Sekali lagi kita tengok zikir Sayyidina Husain yang sampai ditepuk sampai luka badan, dia katuk-katuk kepala dengan pisau sehingga berdarah meramu. Dia tak menyebut Allah pun, dia menyebut Husain. Dia tengok sekali. Jadi pegangan Syiah ni, rukun Islam bagi Syiah, tuan-tuan rahmati Allah, dia bukan salah satu daripada pegangan mazhab. Dia adalah agama baru. Tuan-tuan, saya berkursus bersama dengan SB yang bagi maklumat. Saya ada gambar dah. Tuan-tuan nak rakaman, ambil yang ni, dalam YouTube pun masuk. Dan saya duk mengajak di IPD, Ibu Pejabat Polis. Saya akan tunjuk dan pamerkan kepada mereka. Jangan takut, tak payah buat rakaman. Dah ada rakaman. Sebab dia suruh kita sebarkan, sebab masyarakat sekarang tak faham apa itu Syiah. Sehingga kan tok guru pondok yang lama punya, dia kata Syiah tak apa lah, cuma dia salah sikitnya, dia seleweng sikitnya, dia mengharamkan sahabat-sahabatnya, kita pusing balik, dia elok balik. Dulu, sekarang tak. Sekarang Syiah membunuh ahli sunni. Malah imam dia tu, siapa imam tu sekali saya terang, imam dia itu sudah mengeluarkan fatwa darah ahli sunni adalah suci untuk orang Syiah. Kita wajib merobohkan masjid-masjid ahli sunni. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh setelah Ayatullah Khamenei. Kononnya Ayatullah, tak apalah, itu bahasa mereka, Khamenei mati. 200 ulama pada malam kematian tu, mereka mengebom ahli sunnah yang bermesyuarat di sebuah bangunan. 200 orang ulama sunni di Iran dibunuh selepas kematian Khamenei.
Kematian Saddam Hussein dulu kita anggap dulu saya lah, mungkin tuan-tuan tak, fahaman saya dulu masa saya kanak-kanak dulu, hebatlah sebab dia dianggap sebagai penjenayah. Kononnya dilakonkan ada seorang perempuan yang duk berteriak menerima simpati daripada Saddam Hussein. Tangkap gambar, hantar pihak Amerika. Amerika guna gambar tu untuk menghancurkan kerajaan Iraq, iaitu Saddam Hussein. Sebab kumpulan Syiah yang ada di bumi Iraq, perayaan Ashura ke perayaan apa yang nak dibuat oleh Syiah, Saddam Hussein sekat. Malah ada yang dipenjarakan. Saya ada video klip waktu Saddam Hussein nak digantung, insya-Allah kalau sempat. Dan Saddam Hussein tu dikorbankan pada hari raya korban. Kita duk korban lembu, kambing, depa korban Saddam Hussein yang mengharamkan pengaruh Syiah berluasa di tanah Arab waktu tu. Memang Saddam Hussein berjaya, tapi kita anggap waktu tu, kita anggap macam Saddam Hussein tu dia penjenayah dululah, saya lah. Dan kematian Al-Khamenei pula kita saksikan, dahsyatnya manusia sanjung dia, seorang imam yang hebat mati, sedihnya, sehingga kan dia Allah Ta'ala laknat dia di bumi lagi, dia mati dalam keadaan ditelanjangkan. Ada gambar, memang dia telanjang, kita tak tahu. Orang pakat rambut mayatnya sampai dia berbogel mayat. Salah seorang daripada imam. Okey, itu kesesatan. So sekarang saya nak bagi fakta. Tuan-tuan rahmati Allah, pertama sekali dia akan beritahu kat kita yang pertama sekali dia berdakwah, tak nakkah hang mencintai ahlil bait? Kita ni keturunan Nabi. Baik, kalau hang betul-betul keturunan Nabi, kita tengok pengakuan daripada keturunan Nabi, Habib Ali. Kalau dia mengaku kata dia tu adalah keturunan Nabi, Ahlul Bait, Syiah ni yang keluar daripada siapa dia ni? Habib Ali Jufri Sunni atau Syiah? Dia Sunni atau Syiah? Habib Ali ni yang keturunan daripada keturunan Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Ali radhiyallahu an yang ke-35. Memang betul dia keturunan dia daripada keturunan Sayyidina Ali. Adakah Habib Ali Jufri ni berpegang kepada akidah Syiah? Kita tengok. Sebab mereka mengaku kata mereka ni adalah ahli sunnah, mereka ni ahlil bait. Ahlil bait ni keturunan Nabi. Betul ke? Kita tengok sendiri keturunan Nabi. Dengar apa kata Al-Habib. Dan baru ni pun dia memang mai. Dia cakap Arab noh. Bubuh pun. مذهب الإمام الشافعي ثم طلعت آراء المذاهب الأخرى. الإشكالية أن وكالة أنباء فارس لقفت هذا الخبر، هي وكالة أنباء إيرانية، تلقفت هذا الخبر من بعض مواقع الإنترنت التي أشاعته وبثته من وكالة أنباء فارس، فكأن القضية صارت جد. يعني وكالة أنباء فارس تصرح الداعية فلان بن فلان صار شيعيا تحول إلى المذهب الشيعي. هنا وجدت أنه من الواجب أن أرد. Sepatutnya kalau mereka mengaku kata mereka ni keturunan Ahlul Bait, sepatutnya hak betul-betul keturunan Nabi ni, Habib Ali ni, sepatutnya jadi Syiah dah lah. Tapi dia tak masuk Syiah, dia tak pegang pada akidah Syiah, tak pegang pun. Yang duk tak ada orang Melayu pula mengaku Ahlul Bait. Ahlul Bait mana main Melayu ni? Baik, itu salah satu bukti dia. Banyak lagi benda yang yang kita nak tengok. Pegangan ajaran Syiah.
Sayyidatina Ali radhiyallahu an dan anak cucunya dianggap oleh Syiah sebagai imam-imam mereka dan mempunyai akidah-akidah tertentu terhadap mereka. Mereka adalah yang pertama Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin bin Husain, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali bin Muhammad Al-Jawad, Hasan bin Ali Askari, Muhammad bin Hasan Al-As'akari Al-Mahdi. Baik, itu pegangan mereka. Mereka mempercayai bahawa juga dikatakan sebagai Syiah Al-Imamah. Syiah Al-Imamah ni apa? Syiah 12 imam. Imam mereka ini adalah imam yang bersifat dengan maksum, yang bersifat daripada sifat yang tercela, sama ada daripada segi pembohongan, sama ada daripada segi melakukan sebarang kesalahan, sama ada daripada segi melakukan sedikit pun kesilapan. Apabila imam mereka ini bercakap, menutur seolah-olah itu adalah fatwanya, sebab dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana unsur kejahatan. Itu pegangan Syiah yang pertama. Apa juga yang diucapkan oleh imamah 12 imam tersebut adalah keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan Syiah 12 imam. Kalau ditanya, hampa ambil mana ni duk beratit gila-gila ni, berdarah-darah, dia kata imam kami suruh. Dia bubuh sandak kepada imam ya, habis pasal imam suruh. Mana imam hang kata? Ni tengok, berdasarkan kepada Abu Khalid Al-Kabili As-Sami'tu 'ala Ali bin Husain alaihi salam yaqulu. Dia bubuh. Dengar bunyi hadis ni ya. Kita hadis ni, annal yahudu ahabbu azizan hatta qalu fihi ma qalu fala aziz minhum walahum min aziz, wa anna an-nasara uhibbu Isa hatta qalu fihi ma qalu fala Isa minhum walahum min Isa, wa ana Ali sunnah min dhalika anna qauman min syi'atina sihibuna hatta yaqulu fina ma qalat al-yahud fi aziz wa ma qalat an-nasara fi Isa ibn Maryam falahum mana walana wala nahnu minhum. Tuan-tuan rahmati Allah, banyaklah hadis-hadis dia. Hadis-hadis ni kalau kita tengok dalam sunan Sittah yang diriwayatkan oleh 7 perawi, namanya Sittah. Ada yang sunan Khamsah, 5 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kita tengok dalam Bukhari, Muslim, kita tengok dalam Abu Dawud, kita tengoklah mana-mana tak ada hadis ni. Memang tak ada. Dia bawa keluar, masyarakat di luar, orang kampung dengar bunyi hadis, memang percaya penuh. Sebab kalau kita tak percaya kepada sedikit pun daripada hadis, maka akidah kita rosak. Maka dia menggunakan hadis. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, hadis ni mainan bagi depa. Mainan bagi depa. Sebab kadang-kadang apa yang imam tu berkata pun menjadi pegangan, bukan nanti perlu hadis. Dia reka api apa pun. Malam, barang siapa yang tidak bermuta, maka dia telah melanggar daripada perjanjian al-imamah. Sudah. Itu tuan-tuan rahmati Allah, bahaya sebenarnya. Bila disoal, bila ditanya Syiah ni kita nak sebut sebagai apa? Ajaran sesat. Lebih daripada tu, kita kena sebut dia adalah agama kafir. Ahli majlis fatwa menyatakan bahawa Syiah adalah kafir. Apa beza dia tuan-tuan? Dia semayang macam kita, cuma beza dia letak ketul batu. Ketul batu tu mai daripada Karbala. Orang Syiah dia tak akan pergi haji ke Mekah dan Madinah, dan mereka anti 2 tempat ni sebab menjadi tempat pengikut ahli sunni. Mereka mencipta satu tempat baru namanya Karbala. Di tempat mereka, di situlah mereka akan berwukuf. Mereka akan wukuf sana, mereka raya haji sana, mereka buat di sana. Tuan-tuan rahmati Allah, sampai peringkat tu, sampai tahap tu, pandainya Abdullah bin Sabah mencipta Syiah, pengasas. Abu Lu'lu' yang membunuh Sayyidina Umar tu boleh dipuja. Tuan-tuan rahmati Allah, dahsyatnya, dahsyat. Benda yang cukup pelik. Okey, kita tengok dulu pegangan Syiah. Mula-mula dia anggap depa ni
adalah daripada Ahlul Bait. Dan kalau kita bertengkar dengan berhadapan, contohnya macam Ustaz Abdullah Din. Ustaz Abdullah Din ni dia senantiasa berhadapan dengan puak-puak Syiah, dan puak-puak Syiah di Malaysia yang bercakap Melayu, dia buat keluar kitab mereka tuan-tuan 117 jilid Tok Guru dia buat, bukan zikit, 117 jilid. Satu-satu jilid ni pegangan Syiah, dia reka, dia rendang Yusuf Al-Qardawi dah ke Iran, berbincang dah dengan puak mereka puak Syiah, pasal apa yang hampa menentang sangat. Okeylah, macam inilah, tak boleh habiskan kata putus, maka hampa jangan ganggu wilayah ataupun negara-negara Arab yang mengamalkan Sunni cukup lama dah. Jangan mengganggu gugat. Kalau hampa ganggu gugat ke tempat ahli Sunni, sudah pasti akan berlaku pertumpahan darah. Sebab ahli Sunni akan mempertahankan orang yang mengkafirkan para sahabat, sudah pun menjadi kafir. Imam Malik sendiri mengatakan bahawa dalam fatwanya, bahawa geng Syiah ni sebab dia mengkafirkan Aisyah, isteri Nabi, maka Imam Malik kata Syiah ni adalah kafir. Dulu zaman Imam Malik lagi, dia dah buat keluar dah. Yusuf Al-Qardawi dia kata tolong jangan masuk. Tapi sekarang apa berlaku di Madinah sendiri, ada rakamannya, orang Syiah sudah pun pergi mengucup kubur-kubur tertentu, sehingga kubur tu terbongkar di Madinah. Sebab imam mereka ni yang saya senaraikan tadi menganggap bahawa imam tu adalah orang yang terhebat. Dan senarai puak-puak imamah ni, yang 12 imam ni, satu imam lagi yang tak akan muncul lagi ialah imam tu dia tak ada muka. Dia tak ada muka lagi. Bila ditanya kepada Ustaz Nasim yang memberi ceramah bengkel yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, sehinggalah malam, tanya kenapa tak ada wajah imam dia yang ke-12 yang ujung tu. Yang itulah Imam Mahdi. Okey, so sekarang Al-Quran yang kita anuti sekarang, yang kita baca sekarang, yang kita amalkan sekarang, di pihak mereka seorang pun tidak ada seorang pun yang boleh menghafal Al-Quran. Kenapa? Sebab mereka mengatakan bahawa Al-Quran daripada Osman mereka dah kapiak kan. Jadi Osman yang mengumpul Al-Quran tu adalah pengumpulan Al-Quran yang salah. Itu bukan Al-Quran sebenarnya daripada Allah. Tuan-tuan, dia pesongkan macam tu akidah dia. Bukan Al-Quran yang Allah Ta'ala kehendak yang sebenarnya. Al-Quran sebenarnya duk ada di mana? Dia kata duk ada pada Sayyidina Ali yang akan turun bersama dengan Imam Mahdi besok. Sudah. Boleh selesai masalah. Saya, tuan-tuan, kita dedahkan dulu. Bila ada unsur tu masuk, setakat la ni insya-Allah tak tahulah. Setakat la ni langkawi kita insya-Allah dia tak dengar lagi lah ada orang duk jom pi rumah kita dengar ada satu tok guru baru turun mai. Kita tak dah dengar lah. Tapi hak geng Syiah mai duk semayang kita duk nampak dah. Dia bawa batu. Dia bawa batu, dia akan semayang sujud di atas batu, sebab batu tu daripada Karbala, tempat depa pi menunaikan haji. Mereka tak ambil tu, mereka ambil batu Karbala tu jadi lah. Jadi Khamenei memang dia semahyang, dia guna kutip batu dia besar lah, di imam besar. Jadi pegangan Al-Quran yang kita pakai sekarang ni adalah pegangan ahli sunnah yang menyesatkan umat Islam. Jadi Syiah dia bawa satu ajaran yang bukan sesat, yang memang asli. Sepatutnya Al-Quran yang ada tu disimpan oleh Sayyidina Ali. Dan dia waktu Yazid tu menulis apa semua tu, dia kata Ali duk simpan. Dia bukan sebenarnya, tapi dia merahsiakan. Sehinggalah satu ketika besok bila Imam Mahdi turun, Ali pun turun. Sekarang ni belum lagi Imam Mahdi turun pun, kalangan daripada imam-imam mereka pun dah bercakap dah seolah-olah macam tu ayat Quran. Sebab dia nak tunggu banyak. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, Yahudi doktor waktu salah satu bengkel yang ketiga tu, tajuk dia Iran, satu tinjauan daripada perspektif politik antarabangsa.
oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Rahman, pensyarah Universiti Putra Malaysia, Serdang. Dia bagi penerangan tentang Iran, dia habaq tentang apa tu Iran. Daripada situlah kita mengetahui bahawasanya Iran dia mula mengembangkan pengaruhnya terhadap Iraq setelah kematian Saddam Hussein. Saddam Hussein mati, dia masuk, dia serang terus, dan pengeboman penyerangan tersebut Iran sebenarnya yang memberi dan membuka laluan antarabangsa, laluan atas, laluan bawah, dia yang buka. Sebab tu Saddam Hussein cepat ditangkap dan dibunuh. Cepat ditangkap dan dibunuh. Dia yang bagi laluan. Dan berlaku pergolakan di antara Amerika sebagai polis dunia dengan Iran. Kononnya Amerika ini polis keamanan dunia, akan menahan, akan memantau di mana negara-negara yang mengeluarkan bom nuklear. Jadi di bumi Iran pada tahun 1957 Amerika membantu Iran untuk menubuhkan 12 loji nuklear di Iran pada tahun 1957. Fakta semua ada fakta. Tiba-tiba pada tahun 90-an dulu kita dengar Amerika akan menyerang Iran disebabkan kerana Iran memiliki senjata nuklear, tapi akhirnya Iran tak diserang pun. Sebab yang itu adalah lakonan daripada Amerika nak menutup mata dunia bahawa mereka lah yang menyokong Iran. Sebab Iran tu diperintah oleh ketuanya ialah Ahmad, tersebut adalah seorang Syiah. Sebab tu kita dulu digawatkan sebelum dia berlaku pilihan raya, dia tunjuk kad penalan dia dulu, IC dia dulu adalah IC Yahudi, nama Yahudi. Kemudian dia bertukar pula menjadi IC orang Islam. Sebenarnya dia adalah Yahudi. Kalau dia Islam pun dia adalah Syiah. Dan populasi orang Yahudi yang berada di Iran adalah seramai 40,000 orang. Jadi pok-pok Yahudi ni dialah yang mencipta agama ni. Dia tak cipta macam Kristian. Kalau Kristian, orang Melayu masuk Kristian, dia akan naik mahkamah, kita pun tahu tersebar dalam surah Abaq, naik mahkamah dia akan minta namanya itu ditukar ke dalam bukan Islam. Joseph ke, Deboh Marina ke, Deboh lah nama non-Muslim. Dia minta seboleh-bolehnya kalau boleh, sehinggalah dia menang kes. Tapi sekarang ni Yahudi dia tak buat macam tu. Dia merosakkan akidah dari dalam. Kononnya depa pun ada azan. Cuma azan Yahudi dia tambah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliya waliyullah. Dia menyanjung Sayyidina Ali. Itu mengucap ataupun cara nak masuk Syiah. Jadi peranan Yahudi ni sebenarnya dia nak merosakkan akidah kita yang lama duk pegang ni, dia rosak secara dalaman, secara halus. Mempertahankan kononnya Ahlul Bait. Tadi ni kita tengok dah Ahlul Bait tak mengaku pun keturunan daripada keturunan Syiah. Dia adalah ahli Sunni. Mai mana pun tak tahu. Dan itulah walan tarda, yang Allah Taala kata Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sekali-kali redha ke atas orang Islam, Allah Taala kata, sehinggalah orang Islam ikut telunjuk dia. Sekarang Syiah dah mempengaruhi Iran, Iraq, dah masuk dah ke dalam Mesir, dah masuk dah ke dalam Bahrain, dikuasai seterusnya. Kemudian sekarang ni kita tengok penghentaman orang Iran, tentera Syiah, termasuk Hizbullah yang kita sanjung dulu ni, menyerang rakyat Syria dan hari-hari dibunuh rakyat Syria yang berpegang kepada akidah ahli sunni, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang akan berlaku kalau perkembangan mereka pesat. Baik, sekali lagi saya dedahkan muka-muka orang Melayu yang menyebarkan ajaran Syiah di Malaysia. Kalau berkesempatan, tengok jam dah lewat. Baik, itu daripada segi Iran.
Kemudian Syiah ni terpesong lagi akidah mereka. Mereka mengaku Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait pun. Kalau kita bertengkar dengan mereka, mereka kata kami berpegang kepada kitab ni. Kalau kita bawa kitab mereka, kita berhujah dengan kitab mereka. Mereka kata ini jilid lama. Imam kami buat keluar satu lagi jilid baru. Dia memansuhkan jilid lama. Mamput. Bertengkar sampai bila tak habis. Jadi artinya, hakikatnya kalau dah masuk Syiah, memang tak keluar. Memang tak akan keluar. Sebab mereka, salah satu iman mereka mengatakan bahawa al-imamah tu, 12 imam mereka tu maksum. Bila dia bercakap, dia bukan bercakap satu benda yang mengikut akal nafsu. Dia mengikut hidayah daripada Allah. Sudah. Sebab mereka ada Ahlul Bait, keturunan Nabi. Mampu tak? Tuan-tuan. Yang kedua, ajaran Syiah berasal daripada Yahudi. Memang direct betul daripada Yahudi, sebut yang saya sebutkan tadi. Abdullah bin Sabah tu, cerita Abdullah bin Sabah. Jadi contoh persamaan fahaman Yahudi dengan Syiah, kalau kita tengok satu-satu, lebih kurang sama aja. Saya nak gariskan satu-satu, cukup banyak. Salah satunya ialah mereka mempercayai bahawa orang yang mati akan dibangkitkan ke dunia sebelum kiamat, yakni raja'ah di sisi Yahudi dan Syiah. Kefahaman dua-dua ni sama. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran yang bermaksud bila berlaku hari kiamat besok, yang tidak dibinasakan ialah wajah. Yang tidak dibinasakan pada hari kiamat besok adalah wajah Allah. Wajah tu, depa maksud wajah tu ialah wajah imam kami. Jadi imam kami ni dia tak akan dipelihara oleh Allah. Tuan-tuan, wajah dalam maksud dia tafsir ikut dan dia, sekati dia. Dan bila dia tafsir, semua pengikutnya wajib ikut, sebab orang yang mentafsirkan tu adalah imamah. You know imamah? Okay, saya bercakap ni semua kena pakai. Tuan-tuan tengok sekali lagi macam mana. Tambah kahwin mut'ah, Allahu Akbar. Dan imam mereka ini mengetahui lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan mereka. Sebab salah satunya ialah contoh ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni hak depa punya, hak kita kata hak kita punya tak, ni hak depa punya pegangan Syiah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia menangis sebab dia tidak mengetahui Ismail tu akan dibunuh oleh ayahnya. Dia jadi satu benda yang Allah Taala tak tahu apa akan berlaku pada Ismail. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala rasa murung, rasa macam tak sihat. Pasal mati punya Ismail, kena bunuh sungguh dengan pak dia, melih. Yang kita, pegangan kita ditukarkan dan diangkat, akan turun pula besok Ismail. Dia pun yakin begitu. Pendedahan ni buat supaya bila ada orang mai duk dakwah Syiah, cepat-cepat tangkis, tak payah duk dengar. Tu je tujuannya. Okey, akidah depa, imam-imam mereka tidak akan binasa, sebagaimana an Abi Abdullah alaihi salam fi qaulillah azza wa jalla, kullu syai'in halaka illa wajhahu qala nahnu. Daripada Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ni imam mereka lah. Berkenaan firman Allah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Beliau berkata, kamilah wajah Allah itu. Imam mereka ni. Tu keluar dari ayat Quran. Dia pun ambil juga ayat Quran tapi tafsir sendiri. Akidah mereka bahawa imam-imam mereka tidak akan binasa. Lepas tu hakikat yang keempat, dia merobohkan ajaran Islam. Dia sembahyang dia, rokok ada, yang tidak ada, dia sembahyang dia tak qiyam tangan, dia letak di bawah di sisi tepi. Tu sembahyang depa. Sembahyang 4 rakaat juga sama. Cuma dalam dia tak qiyam tangan, dia letak di tepi. Dia sembahyang rokok ada, yang tidak ada. Dia sembahyang bila nak sujud dia angkat tangan,
dia angkat tangan ketika nak sujud, dia angkat tangan ketika nak duduk antara dua sujud, dia angkat tangan ketika nak sujud pula. Bila dia duduk tahiyat bagi salam, dia akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lepas dia bagi salam, dia takbir pula 3 kali. Ambil mana? Imam kami buat lagu tu, kami kena ikut. Imam kami maksum, mampu. Mampu. Anda rahmati Allah, payah. Dia secara tak langsung dia merobohkan, merosakkan akidah kita secara dalaman. Secara dalaman. Lepas tu hakikat yang kelima, dia menggalakkan seks bebas, iaitu salah satu daripada kaum Majusi. Kaum Majusi. Kaum Majusi ni yang beramal, kaum Majusi yang ada satu-satunya di dunia hanyalah ada di Iran. Majusi ni dia mengamalkan satu ajaran seks bebas. Jadi dia nak merosakkan, dia nak buat seks bebas tapi kononnya Islam, maka dia namakan sebagai perkahwinan mut'ah. Sebenarnya dia seks bebas, seks bebas, tapi dia boh Islam sikit, Islamik sikit, dia boh namanya mut'ah. Okey, kita tengok mut'ah yang bersandarkan kepada hadis. Qala Shadiq alaihi salam, laisa minna man lam yu'minu barakatina wa yastahillu mutta'itina. Macam mana nak baca ni? Risalah baca hadis ni. Dia reka hadis, tuan-tuan, kita tak faham, saya pun baris salah lah, ada rekaman ni. Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mempercayai raja'ah, yakni kebangkitan semula para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang-orang yang menentang dan memusuhi Ahlul Bait. Ahlul Bait ni depa lah Syiah, dan tidak menganggap halal mut'ah kita. Kalau orang yang tak percaya kepada mut'ah, hukum dia bukan daripada kalangan ahli mereka, bukan kalangan ahli Syiah. Jadi murtad lah, murtad daripada Syiah. Kalau tak percaya. Kita tengok lagi orang yang banyak hadis tuan-tuan ni. Hadis depa lah. Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq an Sa'dan bin Muslim an Abid bin Zarrarah an Abi Abdillah qala Rasulullah SAW. Sudah. Zakartu lahu al-mut'ah ahya min al-arba'a faqala tazawwiju minhunna alfan fa innahunna musta'jarat. Al-Khulaini meriwayatkan daripada Abi Abdillah Ja'far As-Shadiq alaihi salam bahawa disebutkan kepadanya tentang mut'ah, adakah ia termasuk daripada 4 isteri? Beliau menjawab, kahwinilah daripada mereka 1000 pun, kerana mereka termasuk perempuan-perempuan yang disewakan. Kitab pegangan mereka ialah daripada Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 452, Al-Ibtisar jilid 3 halaman 461, dan At-Tahzib Al-Ahkam jilid 7 halaman 259, Wasailul Asy-Syiah. Dengar bunyi kitab ni, kitab besar ni. Sudah kita macam no. Kita tengok pula perolehan orang yang melakukan mut'ah, apa yang dia dapat. Orang yang mut'ah ni siapa dah? Perempuan tu. Al-Khulaini meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim, katanya, aku bertanya Aba Abdillah alaihi salam, berapakah mahar dia maksudkan pada mut'ah, mahar pada mut'ah tu? Beliau menjawab, sekadar yang diredai oleh keduanya sehinggalah tempoh yang ia kehendaki. Jadi seorang perempuan dalam pegangan Syiah boleh menyewakan sebab mereka tu hanya dianggap sebagai sewaan. Dia boleh menyewa, dia boleh menjual, dan dia boleh mensedekahkan farajnya kepada sesiapa pun, termasuklah ayah dia, abang dia, adik jantan dia, suka hati. Sebanyak mana yang dia sedekahkan, sebanyak itulah pahala akan diberikan oleh Allah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj, naik ke langit, Allah Ta'ala menyeru di langit dengan seruan, Allah, aku akan ampunkan segala dosa orang yang melakukan mut'ah.
Masya Allah tuan-tuan, ni imam ni pun ni sebab besar ni. Wih, seronok. Jadi alat pemuas nafsu orang perempuan. Jadi artinya kalau perempuan tu nak cari pahala, dia pergi bisik kat orang sebelah, bang, saya nak kahwin dengan abang. Bukan kita masuk minang kita kahwin, dia yang kahwinkan. Dia mutaah, dia kahwin, perempuan tu kahwinkan. Saya nak kahwin dengan abang, abang nak boleh bayar mahar kat saya berapa? 2 keping roti canai. Okey, right. Okey, so sekarang kita dah berkahwin. Ketika Ustaz Abdullah bin Din ni bersama dengan orang Syiah di masjid seberang perai, orang Syiah ramai, Melayu ramai tuan-tuan, ramai dah beribu orang. Dia kata, Ustaz, nasib baik kami kahwin juga daripada kami melakukan zina. Macam nasib baik kami kahwin juga Ustaz daripada kami melakukan zina. Kalau kami berzina lagi berdosa ni, kami kahwin, nama kahwin kami mut'ah, kahwin juga. Esok selesai ya, ataupun 2 jam selesai ya. Baik antur kan 2 jam ya. Clear. Ni lagi syok. Ni hadis ni lagi panjang. Dia nak cerita lagi panjang. Ali bin Ibrahim an Abi Amir an Umar bin Azinah. Suka hati dia nak sebut lah. Bupi tak apa pun. An Ismail ibn Al-Fadl Al-Hashimi qala sa'altu Abu Abdullah anil mut'ah faqala Alqa Abdul Malik bin Jarij. Al-Khulaini meriwayatkan daripada Ismail bin Al-Fadl Al-Hashimi berkata, aku bertanya Abu Abdullah alaihi salam tentang mut'ah. Lalu ia berkata, bertemulah dengan Abdul Malik bin Juraij, maka tanyalah dia tentangnya kerana dia mempunyai ilmu tentangnya. Maka aku pun bertemu dengannya. Lalu dia membacakan kepadaku banyak perkara tentang halalnya mut'ah. Di antara apa yang diriwayatkan kepadaku oleh Ibnu Juraij ialah katanya, tidak ada penentuan waktu dan bilangan yang tertentu dalam mut'ah. Mereka hanyalah seperti hamba sahaja. Seseorang boleh berkahwin dengan mereka perempuan secara mut'ah sebanyak mana yang ia kehendaki. Begitulah juga dengan orang yang telah mempunyai 4 isteri, dia boleh berkahwin dengan mereka mengikut yang ia kehendaki tanpa sebarang wali dan saksi. Bila telah habis tempoh, maka berpisahlah mereka tanpa sebarang talak, dan dia hendaklah memberikan kepada perempuan itu sesuatu walaupun sedikit, dan iddahnya adalah 2 haid, dan kalau dia tidak haid maka 45 hari. Lalu aku bawakan kitab itu kepada Abu Abdullah, lalu aku kemukakan kepadanya, maka ia berkata, benarlah ia Ibnu Juraij, dan dia mengakuinya. Ibnu Uzainah berkata, Zurarah bin Ayyun berpendapat semikian, dan ia bersumpah bahawa ia adalah benar. Cuma dia berkata, jikalau perempuan itu datang haid, maka iddahnya adalah 1 haid, dan jika dia tidak datang haid, maka 1,5 bulan. Ini hadis ni, ini murtad nak ikut. Letih nak baca hadis dia. Hadis kita pun tak nak duk baca hadis dia. Masya Allah tuan-tuan. Okey, itu mut'ah dah cukup pelik dah. Kita dengar bunyi pun pelik dah. Dan Nabi pernah bermut'ah. Kita tengok hadis dia. Lepas tu habis ya, nak cari hadis panjang. Hakikat yang keenam, agama kuburan. Orang Syiah ni dia menyanjung tinggi kubur. Dia buat replika, dia buat makam Sayyidina Husain di Iran. Saya diberitakan di Iran ada 6 kubur Sayyidina Husain. Orang yang menziarahi kubur Sayyidina Husain dalam keadaan, ni imam mereka bercakap ni, dalam keadaan yang penuh kehinaan, berjalan kaki dalam penuh kehinaan yang tidak berkasut, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala lebih daripada 1000 kali umrah. Tuan-tuan, pengikut satu Iran tu ni hitam. Kita tengok hari Kaledan. Agama kubur, mereka picum, mereka sanjung agama kuburan. Syirik, betul-betul syirik. Saya tak nak panjang, sebab saya bengkel tu 2 hari, saya nak pendekkan sejam. Tak boleh nak habis. Dan dia menyalahi fitrah manusia.
Amalan mereka ni tak sama macam fitrah manusia. Yang ke-8, menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Memang salah betul lah, tak sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Yang ke-9, dia menggalakkan sifat nifaq. Dia ada satu pegangan bagi orang Syiah, namanya dia wajib, pengikut Syiah wajib bertaqiyah. Hak ni yang jadi payah. Orang Syiah dia wajib berpegang dan beriman dengan satu sifat rukun iman mereka, namanya at-taqiyah. Taqiyah ni dalam bahasa Arab, dengar bunyi taqiyah, namanya berpura-pura. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, orang Syiah ni dia duduk dalam kalangan kita, kawan kita duk makan, minum, tidur sekali, kita tak tahu pun kata dia Syiah, sebab dia bertaqiyah. Pasal apa orang tak main Jumaat? Aku tak main pasal ni, tak apalah noh hak minggu lepas. Hak yang minggu ni aku tak nampak tak ada kan. Pi mana? Dia pun gagah main. Dia gagah main. Dia Syiah, dia tak ada Jumaat. Syiah tak ada Jumaat. Jadi jaga-jagalah orang yang tak mahu sembahyang Jumaat tu. Nak jaga. Syiah dia tak ada hari Jumaat, dia tak ada sembahyang Jumaat, dia tak ada. Depa ada 3 waktu. Depa ada waktu yang dihimpunkan, Zuhur ke Asar, Maghrib ke Isyak. Sebab dia buka puasa waktu Maghrib dekat dengan Isyak, dihimpunkan sekali, dan dia ada subuh. Jumaat tak ada. Mai mana ni imam kami abah? Hadis daripada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kata apa? Imamah kami. Lingkup. Nak berhujah ke mana tu? Batin. Dia bertaqiyah. Dia boleh bersifat pura-pura. Dia duduk dalam kalangan kita, dia bertaqiyah. Jadi imam mereka ni wajib bertaqiyah. Dihantar main rakaman tu, rakaman daripada Iran. Rakaman tu dah bocor, dah boleh masuk tembus mai, boleh kat kita. Saya tengok oh, dia habaq dah. Jadi sekarang ni dalam pegangan kitab depa yang lama dulu, taqiyah dalam keadaan yang terancam, kita tak boleh nak bertaqiyah, tak boleh nak berpura-pura, kena mengaku aku Syiah. Tapi sekarang ni dah dimansuhkan dah. Jadi kita buat keluar satu fatwa baru pula. Jadi pengaruh Syiah dia kena bertaqiyah, dia kena berpura-pura. Apabila dia rasa macam dia diancam, maka dia boleh berpura-pura. Dia buatlah, dia ikut kita sembahyang elok, Jumaat mai apa semua. Tapi hakikat dalaman dia bertaqiyah. Sebenarnya aku bertaqiyah ya. Aku tetap Syiah. Dia bertaqiyah. Maka taqiyah inilah yang paling payah. Dia duduk dalam kalangan orang kita, dalam kalangan ahli sunni, kita tak tahu pun dia Syiah. Sehinggalah orang yang paling dekat dengan keluarga tersebut, dia terkejut bila pergi rumah tengok satu family di Kelang sudah pun Syiah. Sebab dia bergerak di Gombak. Kalau di Kedah kita ramai satgi dan kita tengok semua sat lagi. Jadi salah satu sifatnya tuan-tuan kena jaga, namanya bertaqiyah. Bila dia bertaqiyah, jahanam. Dia duduk dalam kalangan kita, dia minum sekali, dia tanya, Syiah apa? Ada? Aku mana boleh Syiah tu, dah ajak dah Ustaz kapiak. Kayaknya dia boleh sebut lagu tu sebab dia bertaqiyah. Kalau kita mengaku lagu tu saja, ahli sunnah mengaku lagu tu saja, duk mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak ada ke, sifat Allah Ta'ala tak ada, apa terus jadi murtad terus. Dah, mereka tak jadi lagi, mereka tak jatuh lagi hukum sebab mereka bertaqiyah. Lingkup payahnya. Bila dah masuk memang payah. Ni senarai nama ustazah yang dah masuk Syiah, mengaku Syiah. Ni yang bergerak aktif, dia mengajak. Bila sebut ustazah, dia mengajak di sekolah menengah. Masalah. Jadi sekarang ni ancaman Syiah di Kedah dan di Malaysia amnya memang satu masalah yang cukup besar. Baik, sekarang kita tengok. Kita dah tahu dah, yang pertama kahwin mutaah dia teruk, dia puja kubur, dia bertaqiyah.
Dia berpegang kepada imamah, dia tak pegang pada hadis. Yang ni daripada SB saya rakam. Kalau nak sedut dia tak bagi, mampu tak bagi. Dia buat pembentangan. Seluruh dunia kepada ideologi Syiah dijui oleh pembaca. So, aktiviti menganjur kelas pengajian pada setiap malam Madrasah Al-Hasaniyah, pusat aktiviti Syiah di Kedah. Banyak. Dan pejabat koperasi Al-Zahra Surhat elektronik. Ini meluas. Dan ini pun bawah Hamzah Abdul Hamid tadi. Bawah juga. Ini memang meluas. Tapi meluas. Elektronik. Ini saya tunjuk ni yang di Kedah. Majlis Syahadah. Dia Hamzah Harizah juga. Mereka dah ditangkap dulu, tapi buang kes. Bukan di dalam. Tangkap ramai tu. Yang di dalam. Dia namanya Hauzah Ar-Ridha di Gombak. Ini buku dia. Buku Syiah. Itu yang bahaya. Dalam bahasa Melayu. Dan dia gunakan hadis. Negeri Perlis. Kita tengok orang dia, orang dia mana dia? Orangnya, kita tengok orangnya. Ni pusat, kita tengok orangnya dulu. Kenalilah wajah-wajah ahli jawatankuasa Syiah. Okey, yang pertama sekali ialah Abdullah bin Hasan. Abdullah bin Hasan, bekas guru agama, ustaz Ustaz Abdullah Hasan. Dia pernah ditangkap, ditahan di ISA, kemudian dibebaskan kerana Syiah. Dibebaskan, dia keluar, dia aktif. Dia duduk ada di Pendang. Dan dialah yang saya cerita tadi ni, yang ambil isteri dia tu jadi isteri yang ketiga. Dan sekarang ni di dalam markah dia tu, dalam pondok dia tu yang disebarkan Syiah tu, adanya patung replika Sayyidina Hussein. Jadi sekarang ni mereka dah puja patung Sayyidina Hussein dan dibungkus dengan kain putih. Abdullah bin Hasan. Muhammad Syamsul bin Yusuf. Sensitif sangat. Fazlullah Haji Syuaib. Zainal bin Adam. Syed Hasan bin Abdul Qadir. Ini pemimpin baru, orang muda. Muhammad Kamil Zukhairi bin Abdul Aziz, AJK Persatuan Syiah. Mereka bila dah ditangkap, diserbu dan dibuat seminar macam ni, contohnya bengkel, esok pagi mereka pergi ke balai polis buat laporan. Dia buat laporan mengatakan bahawa laporan yang dia buat, banyaklah laporan dia buat, mengganggu-gugat ketenteraman pahaman Syiah. Gugat dia, jadi payah. Jadi dia buat laporan polis. Dan dia minta persatuan dia ini diluluskan. Dan dia nak buat Ar-Ridha tu di Gombak dan tak diluluskan. Dan dia tunjuklah gambar peta nak buat kompleks Syiah terbesar di Malaysia tu di Gombak, dekat dengan tol tu, dekat dengan tol, tapi tak boleh, kerajaan tak bagi. Maka duit yang disalurkan oleh pertubuhan tertentu, sekali lagi saya tunjuk, dan sumbangan paling besar sekali adalah datang daripada Iran. Jumlah kompleks itu berharga 2.4 juta. Tapi kerajaan Malaysia tak bagi, maka dia berpindah pergi ke Thailand. Di Thailand. Dan terbaru sekali bulan 1 2013 itu dia pergi beramai-ramai menyambut Ashura. Bulan 1 Maulud. Ini orang baru dalam Syiah, aktivis, bergerak bebas, bergerak secara aktif. Ini orang baru. Kita tengok siapa orang yang kuat ni. Ada lagi Mustafa Haji Said, Mustafa Bahulu. Aktiviti Syiah pertama
dia ada hari Ashura, dia ada sambutan hari Arba'in, dia ada majlis Qadir Qum, sambutan hari keputeraan dan kematian Ahlul Bait serta Imam 12. Itu di apa ni? Hauzah Ar-Ridha, ada tempat dia di Gombak. Kita tengok di Kedah, di Jitra apa dah, Langkawi tak ada lagi. Nah, ni rumah Malik tadi, Raudhah Al-Husain, Kampung Alok Berala, mungkin Tobiak Pendang. Raudhah Al-Husain. Lepas tu di Kelang Selangor, ni syarikat Qurba. Syarikat Qurba yang menawarkan apa nama, korban, hari raya korban. Siapa nak berkorban, masuklah ke syarikat ni, dia akan hantar pergi ke pondok-pondok di Thailand. Sebenarnya syarikat tu adalah syarikat daripada syarikat Qurba, dan bertempat di Taman Koperasi Jalan Tun Abdul Razak Ustaz. Dia duduk keliling kita je sekarang ni. Okey, saya sikit lagi saya nak tunjuk, kalau nak tunjuk pun. Kumpulan Perubatan Imam Reza, Johor Bahru, Melaka. Makna kata berlambak-lambak lah di apa, di Kedah ni, bukan sikit. Di Negeri Perlis dia buat tangkapan sebanyak 6,082 buah buku Syiah. Dan di bawah tu tuan-tuan, kami pi masjid ahli sunni kita lah. Dan mereka memang di Malaysia tak ada lagi Syiah masjid kita. Mereka edak risalah Syiah tu, di bawah ni dia tulis penaja. Penajanya ialah isi pai. Ayat isi pai tu dia pembekal utama. Masuk dalam iklan kan, ayat isi pai. Tuan-tuan Allah, malam tu pi tengok satu tempat lagi, Raudhah, tempat mereka duk menyebarkan ajaran Syiah. Dan malam tu mereka duk beratid, namanya Al-Hadad Marketing di Sungai Petani. Lepas tu dia bukan duduk diam saja, dia bertindak balah. Tindak balah, dia buat laporan polis, 8 laporan. Kemudian dia, Muhammad Kamil Zuhairi ni, dia adalah seorang ketua Syiah di Malaysia. Dia dilantik oleh Iran dan duta Iran ada di Malaysia. Lepas tu dia pergi ke NGO, dia pergi ke Suhakam, dia minta pembelaan dan pengiktirafan Syiah di Malaysia. Dia buat macam-macam. Dia tak duduk diam tuan-tuan. Kalau kita tak cerita ni kat anak cucu, berapa hari gamaknya Syiah, berapa hari gamaknya ahli sunnah nak hidup di Malaysia. Dia pun bergerak hari-hari tuan-tuan. Ni Abdul Razak bin Hasan, mana nama ni semua dah ada dalam. Ni dia buat laporan polis mengatakan Dr. Abdul Aziz Hanafi, Kolej Universiti Insani Kuin, cabar ahli sunnah wal jamaah berdebat. Dia buat laporan polis juga. Macam dia pun buat. Satu pertunjukan ataupun satu pameran di Kelantan, baru ni di Kelantan, datang daripada Iran. Kononnya mereka nak tunjuk pameran dinar. Rupa-rupanya Syiah yang buat pameran tu. Bila disedari oleh Menteri Besar Kelantan, dalam masa 3 hari terus dia perbatalkan balik surat pameran tersebut. Sebab dia pergi tengok rupa-rupanya dia jual tu Ali, Fatimah, Muhammad. Dia lah tu confirm. Kalau di rumah sahabat kita yang ada gambar Saidina Ali, dia tulis Al-Husain sang tu, Syiah lah tu. Kalau di belakang gambar dia dipelekat, disanjung, ini adalah gambar Ali, ini gambar Husain, ini gambar Fatimah, ini gambar Muhammad, Nabi Muhammad pun ada gambar dia. Itu Syiah lah tu. Confirm Syiah. Kalau nak tengok dia hitam, saya hitam lagi lah. Kalau nak tengok dia hitam, memang dia pun sembahyang atas ketir batu, memang hitam lah. Confirm hitam. Dia terjun pergi atas ketir batu 3 kali terjun dia, esok hitam.
Oi, hitam dia mayang malam. Dia lah. Test tengok buah teh tu 3 kali lah. Depa buat demonstrasi besar-besaran. Ni semuanya di Malaysia, bukannya di luar. Ni adalah pegangan kitab depa, nama kitab Tahrir Al-Wasail. Kitab Tahrir Al-Wasail ni kitab menyatakan bahawa dia boleh jual, mensedekah, menjual farasnya kepada orang, ikut mahar perempuan tu nak berapa. Kitab Al-Tibsar, kitab Al-Tibsar ni kitab dia yang menghukumkan isteri dia kena rela, kena bagi kepada suaminya melakukan hubungan melalui dubur. Sebab ada hadis daripada kitab Al-Tibsar. Namanya kitab Al-Tibsar. Kitab dia tebal lah. Baik. Hadis semua, hadis. Semua Ja'far. Jadi hakikat ni tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan tahulah sikit sebanyak tentang Syiah. Jadilah kalau dengar bunyi Syiah, ni kita nak dengar azan dia pun boleh juga. Tengok azan dia. Sama kan? Da'i arah. Saya laju kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia rosakkan dari dalam. Ini namanya Husain, makam Husain. Ni makam Husain. Ni makam Husain. Lepas asyhadu anna Rasulullah, dengar. Asyhadu anna Aliyyan waliyullah. Oh, dengar bunyi sedap. Asyhadu anna Ali waliyullah. Asyhadu anna Aliyyan hujjatullah. Dahsyat Yahudi ni. Dahsyat otak dia menjahanamkan dari dalam tu. Canggih pelik. Allah bagi kat dia lagu tu kehebatan dia. Ni cara berwuduk Syiah. Muka, tangan, kepala, kaki dia basuh lagu tu je. Kaki dia basuh gitu. Ambil sembahyang sama lebih kurang cuma tang kaki saya tengok berbeza. Cara perangkap Syiah, ni ciuman depa sebab dia menghalalkan hubungan. Dia lelaki dengan lelaki, dia cium mesti mulut ke mulut. Ulama depa dia mesti okey ciuman lah. Ni ramai orang hak tidur pun bangkit balik nak tengok. Ni ulama dia Al-Khamenei dulu kita hebat lah sesatnya dia lukis gambar. Ni debat seorang ahli Sunni, ulama Sunni berdebat dengan seorang ahli Syiah. Dia marah, dia tak boleh menjawab balik, dia marah. Ini saya tak mahu tunjuk tu, saya nak tunjuk lain. Imam Al-Khamenei dia mati dalam kehinaan. Ini tersebar meluas dalam internet ni. Ini bukan rahsia apa. Memang dia mati dalam keadaan telanjang lah. Orang pakat duk rebut dia, ambil dah. Nak buat ke mana? Kita tengok dia imam dia walk keluar. Dan orang yang mati tu tak mengucap 2 kalimah syahadah.
Bukan lekeh ni, fatwa imam. التي يحكمها ما يسمى هيئة علماء المسلمين وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين. فهذه مسائل يجب أن تحكم، ولا يجب أن يتم التراجع عنها. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصب الوحشي يجب قتله. Dia cakap hadis tu. Apa yang dia cakap semuanya menjadi pegangan. رجل الدين أو غير رجل الدين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيدهم فهو علانية يكفر بالقرآن. Okey, ini Datuk Harun Taib tentang hakikat Syiah Imamah. Syiah Imamah Syiah. Kena hukum gantung. Ni Saddam Hussein waktu kena hukum gantung. Macam mana? Dia tak bagi tutup muka dia. Betul dia buat khianat. Dulu kita kata dia zalim. Kemudian bila Amerika serang, diadakan pemilihan semula untuk membentuk kerajaan sementara, Dia tak bagi balut kepala dia. Iraq menang puan-puan Syiah. Tak bagi. Sebab puan-puan Dia kata dekat orang yang nak gantung tu Syiah tu. apa nama ni, Dia kata hampa esok masuk neraka. Aku mempertahankan agama aku. apa nama di bawah Aku mati syahid. Amerika Syarikat takut terjebak. Dia tak takut dah dia. Takut mana mati. jadi bonika. Kita dulu seronok Apa mana Saddam mati. bonika? Takut jadi kuda tunggangan Amerika. Dia tak ada iran dah, mati. Takut memerintah negeri mengikut telunjuk Amerika Syarikat. Jadi puan-puan Syiah ni dia masuk Pilihan Raya, dia menang dan dia bentuk kerajaan. Nampaknya macam kerajaan Iraq lah, tapi kerajaan itu dilindungi sepenuhnya oleh Amerika Syarikat. Askar-askarnya dibantu sepenuhnya oleh askar-askar Amerika Syarikat. Satu tu orang lain kebang lembu, kebau kambing, dia kebang Saddam Hussein. Orang yang ahli sunni dia bunuh lah. Ya, Dia orang nak dia- tutup muka dia tak mau. Dia seksa mayat lah. Saya hakik kira hapus terus. Tak macam orang sunni macam Saddam Hussein dulu pun, dia merintah, dia beri layanan rakyat dia sunni, rakyat dia syiah. Okey, itu yang Syiah. Kalau kita tengok kekejaman Bashar ni, dia memerintah di Syria. Dia adalah Syiah. Ahli Sunni di Syria tu 70%, 30% adalah Syiah. Tapi oleh kerana yang memerintah tu adalah Syiah, maka dia memerangi ahli Sunni. Apa yang dia perbuat apabila dah Syiah memerintah? Mari tengok tuan-tuan. Ni ahli Sunni yang kena tanam tu, tinggal kepala. Ni di Syria ni. سيدي هذا من الخطير ولقيناها معاهم وكان واقف عم يصور الامن من الخطير يا حيوان من الخطير هالكلب هذا بعدوا ليه قاعد يلح الحيوان هذا من الخطير يا Dia حيوان menganggap ahli Sunni sebagai himar ya. Keldai ya. مروا له الحيوان ولا اله الا بشر ولا حيوان مروا له الحيوان مروا Ni realiti ni bukan fantasi ni. Kalau Syiah dah menguasai, inilah jadinya. Sebab dia isytihar sebagai halal lah. Halal tuan-tuan. Bahayanya. Satu lagi bila tengok ni kubur Abu Lu'lu'. Dia pun menyanjung tinggi Abu Lu'lu'. Ini waktu ni bukan perempuan, ni lelaki yang berpakaian macam perempuan. Dia pakai coli, dia menari perempuan, menunjukkan bahawa Umar tu dayus, dia tak berani lawan Abu Lu'lu' yang tikam dia tu. Jadi dia buat hari kematian Saidina Umar. Ni hari kematian Saidina Umar.
Dia panggil Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Bukan yang menikam tu. Abu Lu'lu' tu gelaran kepada Sayyidina Umar. Banyak sangat faktor nak kenapa. Okey. Ni kubur yang disanjung, yang disanjung. Dia tengok lagi. Yang disanjung oleh ahli Syiah yang membunuh Sayyidina Umar. Ni kubur Abi Lu'lu'. Memang depa sanjung tinggilah. Nampak sangat kata Yahudi. Potret Ali. Memang dahsyatlah. Ini Abu Lu'lu'. الذي قتل عمر بن الخطاب مجوسي لم يسلم يريدون ان يحشروا معه هؤلاء هم الرجال هؤلاء. Itu pegangan dia bang. Tengok sorban dengan janggut. Boleh. Kalah takmin. Jadi dalam banyak-banyak senarai itu, tak ada lah tercatat nama saya. Alhamdulillah lah. Tak ada lah nama saya, tak ada tu. Makna kata betul aku. Kalau kita tengok sini, kes yang pertama yang di Kedah ni, kes Ustazah Zahrah binti Mat Zain. Kita duk anggap, siapa yang nak mengikut Syiah sampai terani ni? Jenis orang tak semayang boleh Dia lah cik. Dia tengok ni, siapa dia Ustazah Zahrah binti Mat Zain? Umur 51 tahun. Sekolah mendengar Kek Hua Simpang Kuala Lustak Kedah. Tingkatan yang diajak tingkatan 1 dan tingkatan 2 saya citang. Tempoh mengajar 9 tahun sekolah tu. 9 tahun duk sebab Syiah. Pendidikan, dia berpendidikan daripada Maktab Mahmud Al-Ustaz, Universiti Al-Azhar, Kuliah Syariah tahun 1982. Suami dia Syafi'i bin Awang, pengarah Jabatan Arkib Negeri Kedah. Umur 52 tahun. Syiah habis. Ini baru seorang saya tunjuk. Dia tak mau abang lah lain. Ustaz. Dia baik punya geng ni. Bukan lagi. Tapi banyak-banyak nama tu, nama saya tak ada lah, insya-Allah. Alhamdulillah lah tak ada. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni yang Nabi kata akhir zaman ni dalam keadaan fitnah. Kita hidup dalam keadaan fitnah. Yahudi dia merosakkan dari dalam. Mengaku menyanjung ahli bait, kemudian dia rosakkan. Dia rosak habis. Tuan-tuan rahmati Allah, tu yang kita kena baca doa lepas daripada kita baca tahiyat tu. Kita baca tahiyat, kita sambung lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang memegang hati aku ni, janganlah engkau pesongkan. Kalau kita pesongkan piduk yakin pula ke situ, habis terus rosak untuk kita tuan-tuan. Okey, tapi generasi anak cucu kita besok, sebab dia bukan macam mana kerajaan langit di Terengganu, dia boleh hapus di situ, hapus habis. Dia peringkat global, peringkat antarabangsa. Iran, ibu pejabat dia besar, sebuah negara Iran, Syiah parti-parti. Walaupun ada ahli Sunni dalam tu, ada Syiah yang tak ekstrim ada dalam tu, tak ke semua mereka jadi lagu tu. Tapi yang kita duk habaq ni Syiah Al-Imamah, ada lagi Syiah. Kalau dia habaq lah nama Syiah, tak payah. Dia habaq yang nama Syiah, tak payah. Cerita dia lagu tu lah. Memang bahaya. Dan dia memang anti orang. 6 keturunan daripada keturunan kita adalah berketurunan seperti darah anjing bagi mereka. Mereka cukup anti. Sebab kita diselewengkan oleh akidah ahli Sunni. Sebenarnya akidah mereka tu adalah sebenarnya.
Ni dia nak mati ni. Dia nak mati, dia tak menyebut kalimah syahadah. Dia nak mati, dia sebut Ali Mahdi. Masya Allah, tuan-tuan. Sampai tahap tu. Ni apa kebenar ni? Dalam bahasa gesat ni, apa kejadah ni? Nak mati tu. Ya Mahdi, Ya Hasan. Lagi sekali. Dia tak sebut Allah lah. Dia tak sebut lah mengucap dua kalimah syahadah. Ya Husain, Ya Ali, Ya Mahdi. Dialah yang akan menyelamatkan mereka. Sampai tahap tu rosaknya. Kita pengakuan dua kalimah syahadah untuk Syiah. Ni kalau dalam ustaz-ustazah mu kena, tambahlah hak tak semayang. Anak-anak tak mau nak semayang tu, ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Salawatullah wassalamu. Aqra'u. Tu. Itu cara dia nak mengucap. Solat Syiah baik. Ni Syiah dipendam. Syiah dipendang. RTM ambil buat liputan. Okey. Dikomen oleh Dr. Asri. Ni pengamal Syiah Abdullah Hasan, umur 64 tahun dah lah. Panjang lah tu umur. Syiah tanpa tersembunyi. Beliau merupakan antara dapatkan sedikit info. Ini rumah dia. Itu Syiah. Ini yang diamalkan ni. Sebiji Yahudi ya semayang. Tetapi Syiah juga seringkali dikenali dengan kritikan keras terhadap para sahabat Rasulullah, sehingga ada sampai teratu. Ni Syiah senaman dada. Tuan-tuan, bukan sikit orang dah, ramai. Ini cara ratib dia. Ratib dia. Ni kita tengok ni bangsa Arab, kita tengok hak bangsa Melayu. Mari sama kita tengok bangsa Melayu di Kelang, di Gombak. Kalau nak tunjuk ni 4 hari 4 malam tak habis. Ni aktiviti Syiah di Malaysia. Oh, dia bunyi dia sedap. Muka Melayu ni. Tuan-tuan, sikit ke banyak tu? Gombak. Membantu kuku syurga Husain. Ni muka Melayu ni. Bukan masa Iran. Amai tuan-tuan, kita tak apa, kita duduk pulau. Muhammad Rasulullah ni. Muka budak muda kita ni. Budak you ni. Ni budak kecil ni. Itulah apa jadi. Lepas tu mereka ada kebudayaan musabaqah, peringkat daerah. Berani tuan. Adik-adik yang ada di atas pentas, bukan lekeh.
Ada kumpulan apa nama? Dia didik dari kecil. Letih dah letih. Jadi duk tengok tu banyak. Tuan-tuan nak buat main DVD burn. Jadi tak ada. Jadi untuk sesi soal jawab, kok nak tanya. Pasal apa tak ambil tindakan? Ada warta dah. Tuan-tuan, Jaiz tangkap. Geng-geng ni tangkap. Lepas tu terlepas balik sebab tidak ada saksi. Tangkap, tapi bila tidak ada saksi, maka dia terlepas, keluar. Lepas tu bila dikurung, tak tahu sampai bila depa nak kurung. Duk lanjil tu, tak tahu bila nak tahan reman. Akhirnya terpaksa lepas balik. Lepas dia ni, dia tidak boleh disabitkan dengan kesalahan. Sebab dia memegang ada 2 akta bercakap dalam parlimen. Dia menggunakan 2 akta ni. Akta ni memang kemah lah. Memang kemah lah. Boleh diamalkan tapi tak boleh disebarkan. Dia kata kami tak membuat kacau bilau, tak mengganggu gugat keamanan. Dia guna akta tu. Didedahkan oleh SB. Tuan-tuan rahmati Allah. Warta Kerajaan Negeri Kedah dah ada tahun 1999 untuk Syiah. Ni membendung pengaruh Syiah di Malaysia. Warta Fatwa dah ada. Cuma sekarang ni kalau ada di tempat kita ahli sunni duduk dalam tu buat pengakuan, kita menjadi saksi, insya-Allah memang boleh. Sekarang ni bila kita nak tangkap dia tidak boleh disabitkan sebab tidak ada orang yang mau menjadi saksi. Dia kata ada sebab dia boleh bertaqiyah. Tuan-tuan, dia bertaqiyah. Dia kata ada kami saja-saja masuk biar, kami tak tahu pun kau tahu rupanya Syiah, saya tak tahu, saya ahli sunni. Dia bertaqiyah. Bila masa nak boleh pergi tangkap? Kadang orang tanyalah kan, dalam banyak-banyak tu orang bukan lelaki-lelaki yang nak pergi. Kecuali saya lah, hitam apa. Dia bertanya awak tak ni, balik daripada tu mai turis ke Langkawi. Seribu Samaha untuk Paduka. Balik daripada sana, daripada Sungai Petani. Kuat dah. Balik duk ceramah. Kuat. Tuan rahmati Allah. Akhirnya sesi penggulungan Datuk Paduka mintalah semua kerjasama, yang mana yang hadir, mana yang tuan-tuan dengar, tolong sebarkan. Kita buat MLM. Mula daripada atas dia cabang. Dengar bunyi saja nama Syiah, kami bukan imamah, kami Syiah lain. Ni kami Syiah satu lagi, Syiah yang baik punya. Tak payah. Cukuplah ni nak beramai ahli sunnah wal jamaah mayang tak cukup ke? Nak pergi cari Syiah pula. Pakai dak lah. Ni hantar dah ada kahwin mut'ah. Syok. Kita bukan berzina, kita kahwin. Ada hadis. Allah Ta'ala suruh. Di Bandung, pesantren. Depa masuk pi pesantren ni pondok. Depa masuk pi ke dalam kampung, depa ambil budak-budak miskin, kanak-kanak miskin 18 tahun ke bawah, 18 SX, 14 tahun ke bawah. Ambil pakcik, makcik, bagi kat kami anak makcik, kami nak jaga, kami nak pelihara, kami nak bagi dia makan dan kami nak bagi dia belajar di pondok bersama dengan guru kami. Dengan beban. Semua orang kampung bagi depa syiahkan budak-budak ni. Ramailah di antara penyumbang terbesar di pusat pelacuran tu yang namanya pesantren tu di Bandung, terdiri daripada kaum lelaki yang berada di Malaysia. Tobang pi buat apa ni saja buat rombongan.
Kayaknya pergi mut'ah sana. Jaga-jaga, hati-hatilah. Di sana tempat bermut'ah. Di Malaysia tak ada lagi. Di Malaysia sampai tahap dia nak jual faras tu gamaknya lebih daripada pelacok Kalau pelacok dak ni, kita daripada segi logik lah, dia tahu kata dia melakukan pelacuran, dia berzina tu haram, dia tahu dosa besar, akan masuk neraka, dia pun tahu. Pelacok tu dia tahu. Orang yang berzina tu pun dia tahu, dia tak nafikan. Tapi ni dia menghalalkan pula sebab ada kahwin mut'ah. Rosak tu. Tuan-tuan rahmati Allah. Tu hebatnya Syiah. Kalau saya nak tunjuk gambar-gambar hak duk puja apa banyak tak habis. Dia jadi panjang. Saya ambil 2 hari. Sat lagi jadi 2 jam mampu. Habis dah, tak ada apa dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala akan menguatkan akidah kita, anak kita, cucu kita. Tuan-tuan, saya dah sebut dah dulu, amalan kita ini, apa yang kita amalkan sekarang ni, anak cucu kita akan mewarisi. Pasal apa yang duk tak duk terbit jadi ustaz ni? Aku tengok pak hang dulu tak tahu mana pun duk lepak dekat pintu kola sembang gong balik. Rupa-rupanya cucu tu dia dapat daripada Tok Wan dia dulu. Tok Wan dia dulu orang kuat masjid, orang kuat berzikir. Mai tampak ni dia cabang tang lain, main celup tak. Beranak dapat anak, cucu tu terima. Tuan-tuan rahmati Allah, kita beramal ni mudah-mudahan dapat juga syafaat ataupun dapat juga keberkatan kepada anak cucu kita. Pertahankan akidah kita ahli sunni. Tuan-tuan rahmati Allah, takat tu dulu perjumpaan kita pada malam ni. Sama-samalah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan memelihara akidah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ard بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.